Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, ibu-ibu, bapa-bapa yang berada di mana jua. Salam sejahtera daripada saya, Mas Bayu. Saya masih lagi berada di Istanbul. Alhamdulillah, cuaca dah masuk musim panas. Jadi dah hampirlah dengan suasana di Malaysia. Jadi hari ini saya nak sambung lagi tuan-tuan dan puan-puan tentang faktor memahami dan mengenal Imam Mahdi. Dalam bahagian yang pertama saya bercerita tentang kepentingan ilmu untuk kita kenal Imam Mahdi. Jadi hari ini saya nak perincikan lagi pada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama merungkai dan mendekatkan diri kita kepada practicality. Balik kepada suatu pernyataan berdasarkan fakta. Bukan sesuatu berdasarkan kepada sangkaan, bukan sesuatu berdasarkan kepada satu ramalan, kerana itu semua elakkan. Kita tidak mahu terlibat di dalam persoalan-persoalan syirik, persoalan-persoalan yang akan menjadikan kita musuh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak sedar. Kerana peringatan daripada Allah kerap dan banyak sekali dalam Al-Quran yang sentiasa memperingatkan kita jangan syirik. Submission, kita tunduk kepada Allah. Itulah tugas para rasul, para nabi, daripada Adam alaihi salam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua membawa satu perkara yang sama, iaitu submission, tauhid, tunduk kepada Allah. Jadi jangan kita ambil perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan ketetapan daripada Allah. Bukan soal membicarakan perkara-perkara yang mistik-mistik, cerita daripada orang-orang tertentu, orang-orang hebat tertentu. Tidak ada yang lebih hebat. Maha hebat itu Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh berbeza pandangan dalam banyak perkara, tetapi kita tidak boleh memisahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apa cara sekalipun. Tauhid kita kepada Allah jangan letakkan kepada makhluk, jangan letak kepercayaan kepada yang lain selain daripada Al-Quran. Jadi saya nak pergi kepada topik yang meliputi bahagian yang kedua. Masih lagi dalam teras ilmu. Kenapa? Sebagaimana yang saya katakan dalam video yang sebelum ini, penting untuk kita faham ilmu sebagai dasar asas yang akan dapat mengenalkan kita kepada Imam Mahdi. Jadi, ramai yang bertanya dengan saya, apa kepentingan untuk kita mengenal Imam Mahdi? Kenapa tidak kita teruskan kehidupan kita sebagaimana biasa? Teruskan je lah. Nanti dah sampai masanya, sampailah. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap zaman, setiap kaum, Allah meletakkan kepimpinan, utusan-utusannya. Jadi dalam masyarakat kena ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah apa yang sedang berlaku di seluruh muka bumi pada hari ini. Kita tidak mahu suasana yang semakin rosak akan menjadi sebagai satu warisan kepada anak cucu kita di masa depan. Kita perlukan pemimpin. Maka itu sebabnya penting kita mengenal dan kita mengikut pemimpin yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi penting untuk kita mengenal siapa pemimpin kita sebenar-benarnya. Kerana salah kita pilih pemimpin, kita terjun ke jurang yang dalam, tuan-tuan dan puan-puan. Nak keluar daripada jurang tu tidak ada kemampuan. Jadi pentingnya hari ini kita mendapat penjelasan sepenuhnya tanpa melibatkan persoalan-persoalan mistik, persoalan-persoalan yang membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada mengenal Imam Mahdi itu dengan ilmunya. Dan saya katakan dalam bahagian yang pertama, ilmunya berteraskan kepada Al-Quran. Maka pelaksanaan dia itu sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya.
Jadi saya nak sentuhkan kenapa pentingnya ilmu ini dalam soal Imam Mahdi. Saya telah jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam video-video saya yang sebelum-sebelum ni. Rujuklah, tengok balik semula video-video saya yang sebelum ni. Saya cerita benda yang sama. Cuma saya nak perdalamkan, perincikan sedikit demi sedikit tentang ilmu. Ilmu di dalam apa yang telah diterjemahkan dalam bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah yang telah pun diletakkan sebagai satu ketetapan berdasarkan kepada apa yang telah saya kaji dan berdasarkan kepada empirical proses, kepada pembuktian-pembuktian, adalah pernyataan tentang pelaksanaan pengetahuan. Ilmu adalah pelaksanaan pengetahuan. Maka yang datang adalah pengetahuan terlebih dahulu, dan daripada pengetahuan itu tadi baru kita dapat melakukan apa yang kita nak lakukan berdasarkan apa yang kita tahu. Kalau kita tahu macam mana nak masak, barulah kita boleh masak. Bila kita dah masak dan kita dapat hasilnya, barulah itu kita namakan ilmu pengetahuan. Ilmu kepada pengetahuan, pelaksanaan pengetahuan. Faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Supaya kita sama frekuensinya untuk kita mengkupas kepentingan ilmu dalam kita mengenal, memahami Imam Mahdi. Memang beza daripada konsep yang saya tekankan daripada yang lain-lain, itu persoalan lain. Saya menekankan atas apa yang ingin saya berikan kepada tuan-tuan dan perempuan sebagai pola pemikiran mencari realiti. Hari ini, tuan-tuan dan perempuan cuba renung balik. Apa yang membezakan masyarakat? Apa yang membezakan di antara masyarakat dengan masyarakat? Bangsa dengan bangsa, kaum dengan kaum contohnya. Kalau hari ini kita katakan peradaban barat dan timur contohnya, apa yang membezakan? Adalah perbezaannya adalah berbalik kepada penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu atas teras yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan itu akan dapat menghubungkan kita memahami Imam Mahdi, kerana Imam Mahdi membawa dua faktor di dalam keilmuannya. Apakah dua faktor dalam keilmuannya? Iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ilmu mengenal dirinya untuk menjadi pelaksana kepada perintah Allah di atas muka bumi. Hablum minan nas. Yang tadi hablum minallah. Maka atas dasar ini tadilah wujudnya kepentingan ilmu. Jadi contoh yang dapat saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ini untuk difikirkan. Cuba lihat negara barat dan negara timur. Ni kita ni di Malaysia, Indonesia, ni semua di sebelah timur. Dan negara-negara Eropah dikatakan negara-negara barat. Apa beza dia? Sangat ketara tuan-tuan dan puan-puan. Perbezaan ilmu. Di negara-negara barat, mereka menguasai ilmu pengetahuan yang telah menjadikan mereka penguasa kepada pentadbiran muka bumi. Pentadbiran muka bumi dalam segala aspek. Soal perbankan, ekonomi, mereka kuasai. Kenapa? Kerana sumber, formula, pondasi dia ataupun fundamental kepada pembangunan hukum-hukum ekonomi adalah ilmu yang diserapkan daripada negara-negara barat. Sistem kapitalis contohnya. Sistem perbankan yang saya masukkan tadi. Kejuruteraan engineering, teknologi yang hari ini dibangunkan, berteraskan daripada negara barat. Sains dan sebagainya. Maka apa yang kita lihat pada hari ini sangat jelas, perbezaan yang sangat jauh apabila kita balikkan kepada persoalan penguasaan keupayaan sains dan teknologi itu di sebelah barat. Dan di sebelah timur berhijrah, bergerak ke barat untuk mempelajari keilmuan dunia dalam aspek sains dan teknologi. Itu satu aspek. Aspek yang kedua, kita lihat
di sebelah timur mempunyai kekuatan dari segi aspek keilmuan, bercerita tentang hubungan dengan Allah, tauhidnya, pengisian hatinya. Pengisian hatinya sentiasa dekat. Maka orang-orang timur lebih kepada meletakkan persoalan emosinya, maka itu yang membezakan di antara timur dan barat. Jadi satu bermain dengan memposisikan hati, satu lagi atas proses menggunakan akal. Maka di sebelah barat mengikut apa yang telah digarap oleh Ibn Rushd ataupun yang digelar Averroes di sebelah barat, dan di sebelah timur mengikuti corak yang telah disusunkan oleh Al-Ghazali. Maka pertentangan di antara dua proses yang berbeza ini telah mewujudkan perbezaan pola fikir di antara dua masyarakat. Maka apa kaitan dengan Imam Mahdi? Kaitannya dengan Imam Mahdi adalah ilmu yang nanti akan menyatukan ilmu barat dan ilmu timur. Kalau di sebelah barat, mereka bercerita tentang keduniaan, mereka bercerita tentang pembangunan teknologi, pembangunan ekonomi. Kalau dari segi ekonomi itu berteraskan kepada keuntungan, yang mana tidak semua pihak mendapat bahagian yang sama rata. Keadilan itu tidak wujud, kerana masing-masing mengejar siapa yang lebih untung, dia yang paling berjaya. Kerana itu konsep ilmu fundamental yang digunakan di sebelah barat. Dari sebelah timur lebih menteraskan kepada persoalan emosi jiwa mereka, yang tidak ada lagi kekuatan untuk membina peradaban pembangunan teknologi. Kerana itu adalah realitinya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ke mana-mana kita pergi, hari ini kita nak mengerjakan haji pun kita kena pergi naik pesawat yang dibina oleh negara-negara barat. Ada yang berkata, Tuan Pal, even engineering pun dulu adalah ilmuwan Islam yang bangunkan. Ya, Algebra, Al-Khwarizmi orang Islam. Jadi kita adalah legasi. Betul. Itu berlaku dulu. Sekarang persoalannya akhir zaman sekarang ni. Kenapa kita umat Islam, khususnya di sebelah timur, tinggal dalam aspek ini? Maka inilah peranan yang akan diambil oleh Imam Mahdi, akan mengimbangkan kedua-dua perkara ini tadi. Penguasaan ilmu daripada sebelah barat, penguasaan ilmu daripada sebelah timur diharmonikan, dan ia kembali menjadi sebagai satu ilmu yang akan menghimpunkan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam arti kata lain, dia mempunyai tauhid sebagaimana yang ada pada orang-orang timur. Kerana itu kalau kita lihat orang-orang sebelah barat, dia sentiasa mencari kekosongan jiwa, dia pergi ke sebelah timur. Orang-orang barat ni, orang-orang putih ni, kawan saya ramai, dah kaya raya, dah jadi doktor, dah jadi profesor, tapi jiwa dia kosong. Mereka cari jawapan itu, mereka temui ada di sebelah timur. Jadi orang-orang timur, otaknya jadi kosong, tak boleh nak fikir macam mana nak fikir. Mereka pergi ke sebelah barat, mereka melihat, oh ini yang aku tidak miliki. Maka saling bersilang. Maka datangnya Imam Mahdi ini tadi akan mengembalikan keseimbangan daripada pecahan yang telah dilakukan oleh Iblis La'natullah dalam soal pendidikan, hingga akhirnya terpisahlah persoalan tanggungjawab manusia, khususnya umat-umat Islam, kepada tanggungjawab fardu kifayah. Tinggal jauh, terpaksa merantau ke negara barat, terpaksa duduk di universiti negara barat semata-mata nak belajar keilmuan yang sebenarnya juga kita miliki. Kerana sejarah telah pun ditunjukkan daripada awal, sewaktu keagungan Islam yang menguasai timur dan barat. Maka Imam Mahdi akan datang dengan membawa keilmuan yang akan menghimpunkan dunia barat dan dunia timur. Jadi, bagaimana konsep keilmuan itu tadi? Tuan-tuan dan puan-puan, bukan maksudnya dia akan pergi ke negara barat, dia belajar ilmu barat, ataupun dia pergi ke negara timur, belajar ilmu timur. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana keilmuan yang dibawa oleh Imam Mahdi adalah daripada Al-Quran. Maka daripada Al-Quran adanya
segala formula-formula yang berkaitan tentang sains atas apa juga pembangunan yang nak dilakukan dalam teknologi, pesawat, komputer dan sebagainya tanpa perlu rujuk kepada sains daripada Barat. Kerana dalam Al-Quran semua cukup. Nak kira apa pun, jisim pun, semua ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan sebagai umat Islam kena yakin itu adalah keimanan kita kepada Al-Quran. Itu adalah kalam Allah. Tidak ada yang kosong, tidak ada yang cacat, kerana semuanya sempurna untuk kita lakukan apa juga perkara dalam pembangunan kehidupan kita di muka bumi. Al-Quran itu wujud. Maka Imam Mahdi akan merungkai, menyusun keilmuan sains Islam. Sains Islam, bukan ambil sains Barat. Kemudian di sebelah timur, apa yang dia akan lakukan? Dia akan menghimpunkan balik, menjelaskan kepada kelompok-kelompok di sebelah timur. Semua himpunan persoalan hablum minallah akan diterjemahkan oleh Imam Mahdi berteraskan Al-Quran. Tidak ada lagi daripada mana-mana kitab. Tidak ada lagi daripada mana-mana pihak, kelompok. Kerana itu yang akan menyatukan kembali perbezaan-perbezaan pendapat, perbezaan-perbezaan pandangan yang wujud di kalangan umat-umat Islam di dunia pada hari ini. Menyatukan kembali semua. Bagaimana disatukan ilmu yang dia bawa, yang dia ambil, yang dia fahami, yang dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Imam Mahdi akan datang dengan ilmu yang akan menghimpunkan umat manusia dengan satu peradaban. Maka dia datang dengan mencorak semua perkara-perkara, sama dalam soal muamalat, dalam soal pembangunan sains, dalam soal pembangunan sahsiah kehidupan, dalam soal rumah tangga, dalam soal kehidupan masyarakat, dalam soal hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dilengkapkan dalam satu ilmu, yang mana ilmu itu adalah Islam. Ad-din. Tidak ada ilmu yang baru dibawa oleh Imam Mahdi. Tidak ada ilmu yang datang ditambah oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi merungkai, meletakkan semula Al-Quran pada tempatnya. Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Al-Quran adalah source code, sumber kepada segala pengetahuan yang ada di sekalian alam semesta yang telah Allah hadiahkan kepada kita umat manusia melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Mahdi bergerak ke seluruh muka bumi. Dia berjalan melihat dan dia meletakkan penjelasan-penjelasan, perbandingan-perbandingan, dan akhirnya dia berada di satu tempat yang akan memisahkan di antara timur dan barat, untuk dia berada di situ dan memerhatikan sekelilingnya, dan sampai masanya dia akan membangunkan pusat peradaban ilmu yang akan menghimpunkan manusia-manusia, bukan kerana derajat mereka, bukan kerana bangsa mereka, bukan kerana apa yang mereka miliki dalam harta benda, tetapi menghimpunkan mereka kepada satu perkara saja. Apa dia? Kembalikan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ, mereka akan jadikan sebagaimana seumpama singa di siang harinya bekerja. Seorang yang jujur, amanah, yang tidak melakukan pecah amanah, yang tidak melakukan kerosakan, bekerja dengan bersungguh-sungguh. Tapi dalam masa yang sama, mereka itu juga lah manusia-manusia yang sentiasa basah sejadahnya apabila setiap malam dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sepertiga malam, kerana takutnya kepada Allah. Itulah ilmu yang akan disampaikan oleh Imam Mahdi kepada umat manusia di akhir zaman.
Tidak ada ilmu yang baru. Tidak ada mimpi-mimpi yang baru. Tidak ada lagi pernyataan-pernyataan yang meletakkan seseorang kepada seseorang, melainkan dia akan sentiasa menyatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lain. Tidak ada kemuliaan melainkan Allah yang maha mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih besar melainkan Allah yang maha besar. Atas apa juga. Maka ilmu yang dia bawa itu tadi akan sentiasa mempunyai manfaat kepada semua pihak dalam bentuk teknologi. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila teknologi yang dibangunkan Imam Mahdi berteraskan Al-Quran itu telah sampai kepada kita, bagi mereka-mereka yang inginkan perkara itu berlaku, pasti akan sampai. Tuan-tuan dan puan-puan akan menyaksikan apa juga sains yang ada di dunia pada hari ini akan menjadi sesuatu yang obsolete, sesuatu yang tidak lagi mempunyai kapasiti yang akan dilihat seumpama ilmu yang tinggal 500 tahun ke belakang. Ini bukan satu cerita dongeng ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana Al-Quran meletakkan posisi keilmuan sebelum, semasa dan akan datang. Bukan meramal, maka kita akan dapat lihat bagaimana pembangunan-pembangunan teknologi dibangunkan oleh Imam Mahdi sangat luar biasa dalam semua aspek. Dan dalam masa yang sama, kita akan melihat bagaimana masyarakat-masyarakat yang ada di sekeliling beliau. Subhanallah. Kita akan berada dalam satu suasana sebagaimana Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya dahulu. Adakah tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu suasana seperti itu berlaku? Itu yang kita inginkan. Itu yang ingin kita rasakan jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masa untuk kita dapat bersama-sama dengan Imam Mahdi. Persoalannya di sini tuan-tuan dan puan-puan adalah pada diri kita sendiri. Adakah kita menanti buah itu datang bergolek kepada kita, atau kita yang bergerak ke arah di mana adanya buah tersebut? Imam Mahdi wujud pada saat ini pasti sedang memerhatikan kita. Dia melihat sekeliling. Dia lihat apalah Ipal Masa Bayu ni bercakap ni, apa yang dia buka semua ni, dan dia akan lihat apa yang ada di dalam internet, dia akan lihat dalam YouTube, dia lihat semua, kerana dia pasti berada dalam situasi sama sebagaimana kita menggunakan teknologi yang ada pada hari ini. Tinggal lagi dia nak bangunkan apa yang dia akan bangunkan. Bukan tiba-tiba keluar daripada langit, turun jadi satu bentuk, satu pesawat tiba-tiba bentuk jadi satu alat, kena dibina. Maka dia sedang mengatur, mencari tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mencari tuan-tuan dan puan-puan yang benar-benar menyatakan untuk menjadi mereka-mereka yang memperjuangkan apa yang dibawa oleh Imam Mahdi. Maka persoalannya, di manakah kita pada saat itu? Kerana saya yakin masanya telah sampai. Jadi ilmu adalah teras kepada memahamkan realiti dan membawa kita kembali untuk memahamkan apakah peranan kita, apakah tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita di atas muka bumi atas satu perkara sahaja yang kita cari. Apa dia sebenarnya? Kita cari pengetahuan. Kita nak tahu apa yang perlu kita buat. Kita nak tahu apa kita kena buat. Kita nak tahu siapakah kita. Kita nak tahu siapakah pencipta kita. Maka di situlah datang persoalan pengetahuan. Maka segala pengetahuan itu milik Allah. Maka itulah datang dasarnya kepada kita. Allah berikan pengetahuan atas apa yang kita tidak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar atas perkara yang kita tidak tahu. Daripada apa yang kita tidak tahu, kita tahu apa yang kita sebenarnya tak tahu. Daripada situ kita sentiasa tahu kita tidak tahu. Boleh faham tak maksud saya di sini?
Maka inilah yang harus kita tahu, bahawa ilmu yang kita pegang, ilmu yang kita miliki pada hari ini, adakah kita tahu, adakah ianya benar-benar berteraskan daripada Al-Quran dan Sunnah, ataupun ilmu yang kita miliki pada hari ini sebenarnya diversion, besongan daripada iblis laknatullah. Fikir-fikirkan tuan-tuan dan puan-puan sama-sama, untuk kita mohon kepada Allah membuka lapangkan dada kita agar kita dapat hidayah, kerana hidayah itu milik Allah, dan bukakan segala kesempitan-kesempitan dada, lapangkan agar hidayah Allah itu sampai kepada kita. Lalu kita sama-sama bergerak berjalan memakmurkan muka bumi, bukan kita bergerak untuk membinasakan sesiapa. Salam daripada saya, Mas Abayu, daripada Istanbul. Sampai kita bertemu lagi.